satu Malaysia. Sudah lama peminat bola sepak menantikan kebangkitan semula arena bola sepak negara. Dan kini, dengan bangganya kita boleh mengatakan bahawa inilah zaman kebangkitan arena bola sepak Malaysia. Jika kita imbas kembali suatu ketika dahulu, ketika zaman bersama dengan Allahyarham Datuk Mohtar Dahari dan juga rakan-rakan, Malaysia merupakan antara negara yang paling digeruni dan ingin dikalahkan. Namun setelah sekian lama, arena bola sepak negara semakin merudum. Dan kini, ia bangkit semula mencipta nama. Kita saksikan paparan ini. Bola sepak merupakan salah satu sukan yang menjadi nadi kepada sukan-sukan yang lain, sehinggakan pingat bagi tema sukan yang besar seperti Olimpik tidak sempurna tanpa pingat bola sepak. Walaupun di pertengahan era 90-an, arena bola sepak negara kelihatan agak malap dengan kekurangan penyokong tempatan di samping prestasi pemain yang kian merudum, namun sejak kebelakangan ini ia kelihatan lebih meriah sekaligus mendapat sambutan yang amat baik di kalangan peminat fanatik. Kehangatan demam bola yang melanda negara ini menjadikan angka kehadiran pengunjung setiap kali adanya perlawanan bola di luar jangkaan pihak penganjur. Arena bola sepak negara diserikan dengan kemunculan kelab-kelab bola sepak baru saban tahun yang berjaya mengumpulkan penyokong masing-masing. Perkembangan ini sebenarnya turut dipengaruhi oleh prestasi dan kualiti pasukan-pasukan bola sepak tempatan yang bertambah baik sejak akhir-akhir ini. Malah nama-nama besar pemain tempatan seperti Safi Salih, Khairul Fahmi Cik Mat, Nur Syahrul Idlan Talaha serta ramai lagi menjadi bualan hangat bagaikan selebriti ternama. Apatah lagi kemunculan bintang-bintang sukan ini dan arena sukan bola sepak itu sendiri turut diwarnai dengan pelbagai kontroversi yang secara tak langsung telah menjadikan arena bola sepak Malaysia mendapat perhatian ramai. Fenomena makin tercetus sejak skuad kebangsaan berjaya memenangi gelaran juara Sukan C dan Piala Suzuki. Bagai dikejutkan dari mimpi, peminat sukan di Malaysia, khususnya sukan bola sepak, mula menggilai dan memberi perhatian terhadap perkembangan sukan tersebut. Dengan pertambahan penyokong-penyokong baru, terutamanya dari golongan muda, maka lahirlah Ultras di Malaysia yang merupakan pencetus kepada kelab sokongan peminat sukan bola sepak gaya baru. Ultras adalah kumpulan yang dikenali dengan sokongan padu yang fanatik dan persembahan yang dipertunjukkan oleh mereka. Ultras pada mulanya bertapak di Itali dan berasal daripada perkataan Itali iaitu oltre yang membawa maksud beyond atau dalam bahasa Melayunya di luar kotak atau melebihi segala-galanya. Ia menunjukkan bahawa Ultras tidak sama dengan penyokong biasa. Ultras mahukan satu kelainan dan perbezaan di dalam menyokong serta sanggup melakukan apa sahaja demi pasukan yang disokong. Tindakan sesetengah kumpulan Ultras di luar negara ada kalanya boleh menjadi ekstrim dan kadang-kala dipengaruhi oleh ideologi politik atau perkauman. Namun kebanyakannya hanyalah satu fenomena kegairahan dan kesetiaan dalam menyokong sesuatu pasukan. Semangat sokongan yang ditunjukkan inilah yang sebenarnya memeriahkan lagi dunia sukan bola sepak negara. Kini fenomena Ultras semakin merebak ke Malaysia. Dimulakan dengan Ultras Malaya pada tahun 2007, budaya Ultras ini boleh dianggap masih baru di Malaysia. Kewujudan Ultras di Malaysia adalah atas kesedaran anak muda dalam memperjuangkan hak membangunkan sukan bola sepak negara. Dulu pasukan kita dianggap satu pasukan yang kuat. Jadi penonton-penonton juga menyokong dengan penuh semangat, dan sekarang ni saya rasa masuk era 2000 ni saya rasa satu perkembangan yang baru apabila
pasukan-pasukan dah ada membuat pasukan sorak, pasukan penyokong yang sanggup untuk pergi ke setiap kali ke mana saja pasukan mereka melawan, mereka ikut untuk memberikan sokongan. Itu satu perkembangan yang baik. Sebagaimana juga yang kita tahu kalau di Eropah sendiri, mereka ada penyokong-penyokong fanatik yang memberikan sokongan walau apa saja pasukan, walau apa saja keputusan yang mereka bolehi, sokongan tetap ada di belakang, menyebabkan pasukan akan menjadi satu pasukan yang mantap dan satu pasukan yang kuat. Kini, kumpulan-kumpulan ultras semakin bertambah yang membuktikan kesetiaan penyokong terhadap arena bola sepak di Malaysia. Johor Darul Takzim misalnya antara negeri yang cukup terkenal dengan laungan sorakan ultrasnya. Setiap kali penonton perlawanan bola sepak membabitkan Johor Darul Takzim atau JDT, stadium pasti gamat dengan sorakan penyokong dan paling mencuri tumpuan kumpulan yang menggelarkan diri mereka sebagai Boys of Straits. Kumpulan yang sebelum ini dikenali sebagai Sultan Troops Ultras itu sering mencuri tumpuan dengan pelbagai gerakan, sorakan dan nyanyian sepanjang perlawanan berlangsung sebagai tanda sokongan kepada pasukan JDT. Sejarah Bola ni mula daripada tahun 2010 dari segelintir anak-anak Johor muda yang datang memang penyokong Tega Johor dari dulu lagi. So, diorang kumpul 4 orang ni untuk menyokong Johor lah. Negeri Johor Darul Takzim lah. Peranan ni sebenarnya kita orang untuk satu padukan rakyat negeri Johor lah. Untuk menyatukan untuk sokong bola sepak negeri Johor, dan selain itu juga untuk menarik budak-budak muda daripada melepak ke benda yang tidak, benda gejala yang tidak okey lah. So daripada situ kita orang tarik anak-anak muda untuk sokong bola sepak Johor. Daripada benda yang tak baik, kita buat benda yang lebih baik. Tidak terhad kepada kemeriahan paluan gendang dan sorakan sahaja, kumpulan ini turut sentiasa mengeluarkan produk berbentuk cenderahati dengan rekaan terbaru seperti t-shirt, maflar, topi dan sebagainya. Hasil jualan barangan inilah yang digunakan sebagai dana untuk menggerakkan kumpulan mereka. Ini saatnya. Di negara kita, walaupun tidak bertaraf antarabangsa, namun sanjungan terhadap kelab-kelab sama ada lama dan baru tidak kurang hebatnya. Kemunculan kelab-kelab seperti Boy of Straits dan juga GB13 memberikan suntikan semangat terutamanya kepada anak-anak muda untuk terus menyokong arena bola sepak negara. Kita saksikan paparan seterusnya. Boleh dikatakan di setiap negeri di Malaysia kini mempunyai kumpulan ultrasnya sendiri yang menjadi tulang belakang kepada pasukan bola negeri masing-masing. Kebiasaannya, beberapa ahli ultras diberikan kebenaran untuk masuk ke stadium lebih awal sebelum perlawanan bola sepak bermula untuk melakukan beberapa persiapan.
Bagi Boys of Straits, mereka sentiasa mencari idea untuk mempelbagaikan lagi koleksi-koleksi lagu yang bakal digunakan semasa melakukan chant, iaitu nyanyian dalam sorakan. Melodi lagu ini tidak semestinya baru. Ada kalanya mereka menggunakan lagu-lagu semasa yang ditukarkan liriknya mengikut kesesuaian sukan bola sepak ini. Sorakan dia, sokongan dia agak lain daripada lain lah. Dia ada movement, ada nyanyian, ada segala-galanya. Selalunya kita orang letak dalam macam bentuk nyanyian, chant. Dari situ lah kita orang create nyanyian tu untuk bagi sokongan pada player-player ke penyokong. Dan nanti selain tu rakyat Johor pun boleh follow kita orang punya nyanyian untuk lagi bagi tu, lagi player tu bagi semangat lagi. Syuk Subuh merupakan salah seorang ahli Boys of Straits yang sentiasa mengikuti ke mana saja perlawanan yang melibatkan pasukan JDT. Walaupun sibuk dengan tugas sebagai pembantu pasaraya, namun dia sentiasa memberikan komitmen yang baik sebagai pemain gendang di dalam Boys of Straits. Saya bermula pada akhir 2011. Tentu penyokong masih tak ada lagi dalam stadium. Saya join ada satu grup yang nama Boss. Okey, saya join grup tu akhir 2011. Tentu Johor lawan PKNS lah. Ternyata semangat cintakan pasukan yang tebal menjadikan anak muda ini bersemangat untuk terus berjuang bersama rakan-rakan Ultrasnya. Hari perlawanan bola sepak sentiasa ditunggu-tunggu oleh para penyokong fanatik. Demam bola sepak terus melanda apabila ribuan penyokong menyerbu Stadium Tan Sri Datuk Haji Hassan Yunus untuk menyaksikan JDT menentang Lion 12. Menjalankan tugas sebagai pembakar semangat, Boys of Straits sudah bersedia di luar stadium kira-kira jam 6 petang lagi. Ini petang rutin harian. Bila ada game, Boys of Straits akan buat otio. Otio melibatkan umpama perarakan daripada satu tempat kita ke dalam stadium. Ini memang antara disiplin Ultras bagi Boys of Straits. Kira-kira jam 7.30 malam, pintu stadium mula dibuka untuk penonton, termasuklah Ultras. Susunan kedudukan ahli dan pemeriksaan gendang dilakukan bagi memastikan semuanya berjalan lancar. Diketuai oleh seorang kapur yang bertindak selaku ketua untuk memberi arahan dan gaya bentuk sokongan, iaitu koreo atau tifo kepada pasukan, Boys of Straits memulakan sorakan sebelum perlawanan bermula lagi.
Ia berlanjutan sehingga masa tamat iaitu kira-kira selama 90 minit tanpa dipengaruhi oleh keputusan perlawanan. Bersesuaian dengan adat timur, Boys of Trade sentiasa memastikan agar setiap ahlinya menjaga etika ketika membuat sorakan di dalam stadium. Nyanyian lagu semangat dan paluan gendang daripada kumpulan itu dapat menggamatkan suasana dan menaikkan lagi semangat penyokong-penyokong lain yang berada di dalam stadium. Aksi mengibarkan bendera, mengangkat maflar sambil diiringi pukulan gendang dan tiupan horn pastinya menghangatkan lagi permainan di atas padang. The Poznan Dance antara yang popular dalam kumpulan Ultras mula diperkenalkan pada Oktober 2011 di Liga-Liga Eropah. Kesemua ahli Ultras akan membelakangi padang sambil berpelukan bahu ke bahu dan melompat-lompat. Biasanya Poznan ini dilakukan setelah gol dijaringkan. Dinamik sokongan kelompok penyokong ini yang mendedikasikan sepenuh jiwa raga mereka untuk bola sepak sememangnya amat mengagumkan. Dengan kewujudan dan kesetiaan yang ada, secara tidak langsung memberikan harapan positif terhadap perkembangan dunia bola sepak tanah air. Lokasi stadium yang terletak jauh dan mengambil masa perjalanan yang panjang bukanlah penghalang bagi kumpulan Ultras untuk menzahirkan semangat mereka. GB13 dari Sarawak merupakan satu lagi bukti kekentalan jiwa Ultras. Seawal 4 petang, mereka sudah pun memenuhi perkarangan Stadium Selayang bagi memberi sokongan kepada pasukan Sarawak. Laut Cina Selatan yang memisahkan Semenanjung dan Borneo tidak dijadikan alasan untuk mereka tidak turut serta dalam setiap perlawanan bola sepak yang melibatkan pasukan Sarawak, walaupun ada kalanya memakan belanja yang tinggi. Malah mereka mengambil kesempatan untuk datang lebih awal bagi membuat persediaan kelengkapan sorakan. Mostly yang datang ke Stadium Selayang hari ini adalah warga Sarawak yang bekerja di Semenanjung ataupun yang masih belajar di Semenanjung. Tapi ada juga sebilangan besar yang datang daripada Sarawak malam tadi dan pagi tadi naik flight. Memang datang menukung daripada Sarawak. Lagu tu kita kompos daripada perbincangan kecil lah, daripada kumpulan kecil yang duduk sama-sama bincang mencari lagu-lagu yang memberi semangat. Selepas tu lagu tu kita mula-mula chanting dalam kumpulan kecil, bawa ke stadium. Kemudian lagu tersebut mula merebak di stadium, makin ramai yang ikut. Kemudian juga dengan tambahan pengaruh media sosial, ada orang record dan muat naik ke YouTube ataupun Facebook. Dari pihak GB13 pun ada upload di Facebook dan YouTube. Jadi lebih cepat tersebar, terutamanya kepada penyokong-penyokong Sarawak yang tinggal di luar Kuching lah. Kemeriahan serta semangat yang ditunjukkan cukup kuat di samping rentak lagu serta alunan muzik hasil perbahan mereka sendiri membuktikan kesungguhan penyokong Bumi Kenyalang.
Lebih menarik, GB13 turut dianggotai oleh ahli cilik berusia 5 tahun yang sudah mengikuti kumpulan ini semenjak usianya 3 tahun lagi. Sekarang ni mutu permainan pasukan Sarawak amat memberangsangkan. Permainan menjadi semakin baik. Jadi ini secara tidak langsung mampu untuk menarik penyokong itu sendiri datang. Selain daripada semangat sayangkan Ibu Pertiwi atau sayangkan negeri dalam diri masing-masing lah. Nama apa ya? Mia Oh Mia, datang dari mana? dari Kuching, Dari Kuching. Mia sokong pasukan apa? sokong Sarawak Ya ke? Mia selalu tak ikut tengok bola? selalu. Setelah melihat sorakan cantik penyokong Sarawak tadi, saya kini lebih semangat untuk melihat bagaimana pula cara sorakan mereka di dalam stadium. Sebenarnya penyokong-penyokong inilah yang memberi suntikan semangat untuk kemenangan pasukan sokongan mereka iaitu Sarawak. Jom! Jom balik. Sesungguhnya sokongan daripada kita iaitu rakyat Malaysia sendiri sudah pasti dapat membantu meningkatkan lagi arena bola sepak negara. Sekian saja panorama untuk minggu ini. Jika terdapat sebarang komen ataupun cadangan, bolehlah dihantarkan kepada kami. Saya Tun Julia Muhammad Tahir dan kru penerbitan Panorama mengucapkan terima kasih dan jumpa lagi.